Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hari ini insya-Allah kita akan baca usul ke-48. Usul ke-48. Usul yang ke-48 ialah hadis-hadis yang mencela dan menghina sesuatu pekerjaan atau usaha-usaha mencari rezeki dan profesion tertentu, semuanya maudhu'. Begitu juga dengan hadis-hadis yang menghina tukang-tukang atau orang-orang yang melakukan sesuatu pekerjaan sebagai profesionnya, seperti guru, tukang jahit, peniaga, petani dan lain-lain. Hadis-hadis yang akan dikemukakan di bawah ini adalah sebahagian daripada contohnya. Contoh pertama, syirarun nas at-tujjar waz-zurra'. Syirarun nas at-tujjar waz-zurra'. Bermaksud manusia yang paling jahat ialah peniaga-peniaga dan petani-petani. Ini contoh. Rujukannya boleh kita lihat di sini. Al-Jawzaqani, Al-Abatil wal-Manakir. As-Suyuti, Al-La'ali al-Masnu'ah. Ibnu Arraq, Tazihul Syari'ah al-Marfu'ah. Dan seterusnya, Muhammad Tahir bin Ali Al-Hindi Al-Fattani, Tazkiratul Mawdu'at. Ini antara contohlah bagi usul ke-48. Kemudian sesiapa nak berkongsi bolehlah, silakan baca. Siapa ni? Siapa nak baca? Silakan. Senyap semua ni, ramai yang ini mau ni. Silakan, siapa? Silakan, Muhammad Faiz. Saya baca Maulana. Siapa? Saleh. Saleh Mukhtar daripada mana ni? Daripada Ampang, Kuala Lumpur. Ampang, Selangor. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini terdapat di dalam kitab Al-Abatil wal-Manakir karangan Al-Jawzaqani. Di bawah ini diperturunkan sanad dan matan hadis Al-Jawzaqani. Okey. Di bawah ini diperturunkan sanad dan matan hadis sebagaimana dikemukakan oleh beliau di dalam kitabnya itu. Akhbarana Muhammad Nuh Hasan Nuh Muhammad. أخبرنا نصر بن إسماعيل الفارسي الآملي قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا محمد بن العباس بن الأحمد قال حدثنا محمد بن جعفر بن عبد الله قال حدثنا حامد بن محمد القاضي قال حدثنا محمد بن مقاتل الرازي أخبرنا مقاتل tapi muqatil ya. مقاتل الرازي أخبرنا أبو العباس kena sebut qala sebelum قال أخبرنا أبو العباس جعفر بن هارون الواسطي قال حدثنا سمعان بن المهدي عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شرار الناس التجار والزراع. Inilah. Jadi hadis tu ni, sanad dia bukan main panjang dan dikaitkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kononnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda begitu. Itulah masalahnya yang dikaitkan dengan Rasulullah tu. Baik, teruskan. Setelah mengemukakannya, Al-Jawzaqani berkata, ini adalah hadis batil, yakni karut. Di dalam isnadnya terdapat bukan seorang perawi majhul. Kalau Al-Jawzaqani, yang ketiga, kalau Al-Jawzaqani meriwayatkan hadis itu daripada Anas,
Maka Ibnu Adi dan Abu Nuaim pula meriwayatkan hadis yang lebih kurang mafhumnya daripada Ibnu Abbas. Dalam sanad Ibnu Adi terdapat perawi matruk. Di dalam sanad Abu Nuaim pula terdapat perawi majhul. Yang keempat, hadis contoh pertama itu bercanggah dan bertentangan dengan sekian banyak hadis sahih yang menyebut pekerjaan bertani, berladang dan berniaga sebagai pekerjaan atau usaha mencari rezeki yang terbaik. Apabila Nabi SAW ditanya tentang pekerjaan yang paling baik dan paling utama, baginda bersabda, amalur rajulu biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Bermaksud, pekerjaan seseorang menggunakan tangannya dan segala bentuk jual beli, yakni perniagaan yang halal. Hadis riwayat Ahmad, At-Tabrani, Al-Hakim, Al-Bahaqi, Al-Bazzar, Ibnu Abi Shaybah dan lain-lain. Hadis ini telah diriwayatkan bukan oleh seorang dua sahabat, malah ia diriwayatkan oleh beberapa orang dari kalangan mereka. Antaranya ialah Rafi' ibnu Khadij, Bara' Rafi' bin Khadij, Rafi' bin Khadij, Bara' bin Azib, Bara' bin Azib, Ibn Umar dan Abi Azib, Bara' bin Azib, Ibn Umar dan Abi Burdah bin Niyar. Ia dikemukakan oleh pengarang-pengarang kitab hadis yang terkenal seperti Ahmad, At-Tabrani, Al-Hakim, Al-Baihaqi, Al-Bazzar, Ibnu Abi Shaybah dan lain-lain. Aisyah pula meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, inna atyaba ma akala ar-rajulu min kasbihi wa inna walada ar-rajuli min kasbihi. Bermaksud, sesungguhnya apa yang paling baik dimakan oleh seseorang ialah daripada hasil usahanya dan hasil usaha anak seseorang juga daripada hasil usahanya. Hadis riwayat Ahmad, Ishaq bin Rahawaih, Ibnu Majah, An-Nasai, Abdul Razzaq dan lain-lain. Usaha yang tersebut di dalam hadis ini umum merangkumi segala usaha mencari rezeki, termasuk bertani, berladang, bertukang dan berniaga. Hasil daripada usaha dan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dikatakan oleh Rasulullah sebagai yang terbaik untuk dimakan. Maka bagaimana pula orang-orang yang melakukan pekerjaan dan perusahaan yang mulia dan baik itu dikatakan oleh baginda manusia yang paling jahat ialah peniaga-peniaga dan petani-petani. Sekejap. Mungkin saya ni banyak tak terbaiki ni. Sebenarnya banyak tulis ringkas-ringkas ni, tapi alhamdulillah boleh kita semua baca kan. Kita boleh baca ni. Biasalah ringkas-ringkas begini, tapi banyak tak terbaiki ni. Saya pun tak cek akhir. Tapi dari segi kandungannya tu okeylah, tak ada apalah. Kalau kita tengok di sini, maknanya kalau Jauzaqani meriwayatkan daripada Anas bin Malik, dia kata hadis ini telah diriwayatkan oleh Anas bin Malik daripada Nabi SAW. Maka Ibnu Adi dan Abu Nuaim, ni orang Ibnu Adi dan Abu Nuaim ni orang yang baik-baik, ulama-ulama hadis. Mereka hanya mengumpulkan hadis, meriwayatkan hadis yang lebih kurang mafhumnya daripada Ibnu Abbas. Mana ada juga hadis palsu lain dibuat atas nama Ibnu Abbas. Tetapi kalau kita perhatikan di dalam sanad Ibnu Adi terdapat perawi matruk. Perawi matruk maknanya perawi yang ditinggalkan, tidak diterima riwayatnya. Ringan sedikit daripada perawi yang mengada-ngadakan hadis dusta dengan sengaja. Ringan sikit, tapi teruk jugalah. Perawi matruk ni perawi yang riwayatnya tidak boleh diterima lah, ikut mana-mana pun, sama ada sebagai asas atau sebagai sokongan kepada riwayat yang lain. Tak boleh dijadikan asas ataupun rujukan. Di dalam sanad Abu Nuaim pula terdapat perawi majhul. Ini juga antara sebab sesuatu hadis itu menjadi dhaif, itu dilihat dari sudut sanad. Kalau dilihat dari sudut matan, sama juga, lagi teruk. Jadi kadang-kadang ulama hadis itu menghukum sesuatu hadis itu maudhu', dia melihat keseluruhannya. Dia tidak lihat kepada satu sanad saja. Misalnya dalam sanad
Abu Nu'aim ini perawi majhul. Mungkin perawi majhul dianggap tidak begitu teruk. Jadi hanya kita boleh katakan dhaif saja. Tapi dalam menilai sesuatu hadis kita tak boleh tengok gitu. Kita kena tengok keseluruhan. Dalam kuliah kita ni lebih menekankan sudut dirayah. Sudut dirayah ialah kita perlu lihat dari segi kandungan hadis itu sendiri. Sebab kandungan hadis itu sendiri menunjukkan kepalsuannya. Sebab sanad itu orang boleh buat. Orang boleh buat. Dengan sanad yang sahih. Tak cumanya sanad yang sahih itu tak ada lah. Yang adanya yang bermasalah semuanya. Sama ada diriwayatkan daripada Anas ataupun daripada Ibnu Abbas. Jadi ini antara perkara yang perlu kita fahami dengan baik. Salah satu keistimewaan ilmu hadis, ia ada batu uji, batu uji yang sangat menarik. Tanpa melihat kepada perawi-perawinya pun kita boleh menghukum terhadap sesuatu hadis itu. Sama ada ia riwayat yang ada asasnya atau tidak ada asas. Riwayat itu riwayat palsu atau riwayat itu riwayat yang benar. Ini yang keempat ini kita tengok dari sudut dirayah. Dari sudut dirayah. Kenapa kita kata hadis ini maudhu'? Sebab ia bercanggah dan bertentangan dengan sekian banyak hadis sahih. Banyak sangat hadis sahih yang menyebut pekerjaan bertani, berladang dan berniaga sebagai pekerjaan atau usaha mencari rezeki yang terbaik, bukan yang baik saja, bukan yang halal saja, malah yang terbaik. Tiba-tiba di dalam hadis ini dikatakan orang yang melakukan pekerjaan itu sebagai sejahat-jahat manusia, seburuk-buruk manusia. Ini sudah percanggahan yang besar. Salah satu tanda hadis yang sahih atau hasan, ia tidak bercanggah dengan hadis-hadis sahih yang lain. Ini adalah dia tu ada masalah dari sudut sanad dia. Kalau tak ada masalah dari sudut sanad dia pun, sanad dia tu clear, okey semua, katakanlah, pun kita tetap tidak boleh menerima juga sebab kandungannya itu bercanggah dengan kandungan sekian banyak hadis sahih yang lain. Ini satu perkara yang menarik lah, yang kita belajar ni berkenaan dengan itulah. Berkenaan dengan dirayah, sudut dirayah, sudut dirayah hadis. Sebagai contoh, hadis contoh pertama itu bercanggah dan bertentangan. Dia tak boleh ada percanggahan dan pertentangan. Dia tak boleh ada. Kalau ada, terutamanya kalau bercanggah dengan Al-Quran, bercanggah dengan hadis-hadis yang sahih, lagilah tak boleh. Kita tak boleh pakai. Antaranya hadis ini, amalur rajul biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Pekerjaan seseorang menggunakan tangannya dan segala bentuk jual beli, yakni perniagaan yang halal. Ini adalah pekerjaan yang terbaik dilakukan oleh manusia dengan tangannya tu. Kalau kita nak kira luas sangatlah dengan tangannya, dengan usahanya, dengan pendak lelahnya, itu dengan memerah, orang kata keringat, itu maksud dengan tangannya tu, tidak mesti dengan tangannya saja. Kemudian termasuklah dengan tangannya tu, kalau kita nak tengok sekarang ni engineering, dan macam-macam bidang lagi, pertukangan, vocational, macam-macam bentuknya, itu termasuk dalam hadis ini, dalam umum hadis ini. Dan itu dikatakan sebagai pekerjaan yang terbaik, bahkan paling baik. Jual beli juga perniagaan yang halal. Itu usaha manusia yang terbaik. Tiba-tiba dalam hadis ni dikatakan orang yang berniaga itu adalah sejahat-jahat, adalah manusia yang paling jahat. Mana boleh kita nak terima riwayat seperti itu? Sama sekali tak boleh. Sama sekali tak boleh.
Kemudian kita tengok pula riwayat-riwayat yang sahih macam ni kan, dia bukan diriwayatkan oleh kitab-kitab yang tidak masyhur. Tidak, di dalam kitab-kitab yang masyhur, kitab-kitab utama lah kita kata dalam bidang hadis. Kemudian bukan seorang dua sahabat. Sebab itulah hadis-hadis yang maudhu' ni dia cuba nak menyamai, cuba nak mengelirukan orang dengan membanyakkan perawi-perawi juga di kalangan sahabat tu. Macam hadis di atas, diriwayatkan daripada Anas, diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, itu adalah percubaan untuk mengelirukan sebenarnya. Tetapi bagaimana sekalipun ia tidak boleh melawan hadis-hadis yang memang betul-betul sahih, seperti hadis ini amalul rajul biyadih wa kullu bay'in mabrur, ini ramai sahabat yang meriwayatkannya, dan kitab-kitab yang menyebutnya pula adalah kitab-kitab yang mu'tabar, kitab-kitab yang mu'tabar. Berbeza dengan hadis-hadis maudhu' itu, kerana ia hanya tersebut di dalam kitab-kitab hadis maudhu' atau kitab-kitab hadis yang kita kata peringkat kelima, peringkat keenam, iaitu hadis-hadis yang bercampur baur lah, banyak di dalamnya hadis-hadis maudhu', ataupun hadis-hadis yang memang ditulis khusus untuk membincangkan tentang hadis maudhu'. Lepas tu ada banyak pula hadis-hadis yang seumpama ini. Inna atyaba ma akala ar-rajul min kasbih wa inna walada ar-rajul min kasbihi. Sesungguhnya apa yang paling baik dimakan oleh seseorang ialah daripada hasil usahanya. Dan hasil usaha anak seseorang, itu dia ada orang kata mahzuf di situ, ada sesuatu yang ditakdirkan, sesuatu yang dibuang di situ. Wa inna waladar rajul wa inna kasba waladir rajul. Jadi min kasbihi, min kasbihi di belakang tu menunjukkan ada yang dibuang. Bukan anak seseorang juga daripada hasil usahanya, bukan begitu. Kalau macam tu, adakah anak seseorang itu yang paling baik dimakan oleh ayah dan ibunya? Adakah begitu? Tidak. Sebab itu kena ada takdir itu. Hasil usaha anak seseorang juga daripada hasil usahanya. Bukan anak seseorang itu sendiri adalah yang paling baik dimakan. Anak manusia boleh dimakan pula. Anak seseorang itu manusialah, mana boleh dimakan. Jadi di sini nak bercerita tentang hasil usaha. Supaya apa? Supaya manusia ni kan, ya kalau dia tidak berjaya lah, katakanlah tidak berjaya, bila dia tengok anak dia berjaya, dia semacam keseronokan. Orang pun sebut-sebut, dan dia menjadi kebanggaan dia sendiri, seperti dia sendiri yang berjaya. Itu perasaan dia. Sebab itu Nabi SAW kata begini, jangan kita hadkan usaha kita tu setakat apa yang dilakukan oleh kita sahaja. Anak kita itu pun termasuk dalam hasil usaha kita juga. Sebab kalau tidak ada kita, tak ada dia. Tidak ada dia, itu pada dasarnya. Kemudian Nabi SAW mengiktiraf harta yang diperolehi anak itu macam harta yang diperolehi seseorang itu juga. Sebab itu Nabi SAW dalam menyebutkan hak ayah terhadap anak, banyaklah hadis. Antaranya anta wa maluka li abika. Nabi SAW pernah berkata kepada seorang sahabat, engkau dan ayah engkau dan hartamu itu adalah milik ayahmu. Jadi kamu jangan duduk sombong dengan ayah, jangan berlagak dengan ayah, jangan berasa ayah tak ada kena-mengena, tak ada kaitan dengan kita. Jangan berasa begitu. Sebab Nabi SAW kata, kalau sebab ada dalam peristiwa tu ayah ambil balik harta yang diberikan kepada anak. Jadi anak tu mengadu kepada Nabi SAW. Nabi SAW kata begitu, engkau dan hartamu itu adalah hak ayahmu. Kalau dia nak ambil balik pun tak boleh kata apa. Kalau orang lain, ya tak boleh lah. Setelah kita bagi itu, kita tak boleh ambil lah. Itu dilarang oleh Nabi SAW. Dan orang yang
mengambil balik apa yang diberikan kepada orang, dihadiahkan kepada orang. Nabi SAW telah membandingkan dengan anjing yang memakan balik, menjilat balik muntahnya. Tetapi itu bukan berkenaan dengan anak. Tapi kalau anak boleh, ayah boleh ambil balik daripada anaknya. Ibu juga begitu. Ini menunjukkan hak seorang ayah. Inilah yang dimaksudkan oleh hadis ini juga. Hasil usaha anak seseorang juga daripada hasil usahanya. Maknanya kalau dia nak dengan cara yang betul lah, memang dia berhak. Bukan di sini dah kata begitu, ayah ni lebih sangat, jadi dia boleh buat sewenang-wenang terhadap harta anak dia. Bukan begitu caranya. Itu tak boleh. Itu termasuk dalam bab lain. Tapi kalau dengan cara yang munasabah, yang masuk akal, itu boleh. Ayah boleh buat begitu. Selain daripada itu, hadis ini juga nak menunjukkan bahawa seseorang itu seharusnya merasa bangga dengan kejayaan anaknya. Kejayaan anaknya, cucunya, zuriatnya sama seperti kejayaan dia juga. Itu. Jangan kita merasa kita gagal, habis kita. Habislah, gagallah kita. Tidak ada apa dah tinggal pada kita. Jangan kita merasa begitu. Tetapi kita hendaklah berasa selain daripada usaha kita, anak-anak kita, usaha-usaha dia, pencapaian mereka juga adalah pencapaian kita. Itu maksud hadis ni. Jadi di sini hasil usaha ni umum. Nabi SAW tak ada kecualikan hasil usaha macam mana. Kecuali berniaga ke, kecuali bertani ke. Tidak. Bahkan yang paling baik dimakan oleh seseorang daripada hasil usahanya. Tak kira lah apa usahanya pun. Hasil usahanya. Kita kata sekarang ni orang makan gaji dan sebagainya, itu pun hasil usaha juga. Pendak lelah seseorang juga. Jadi semua hadis-hadis yang sahih ini nampaknya bercanggah dengan hadis tadi. Jadi dengan sebab itu hadis tadi tak boleh kita terima. Jadi kita nak kata hadis itu sebagai asas. Yang ni tidak asas. Mana boleh? Sebab kita tengok dari segi kesahihan dia. Dan tengok pula ajaran Nabi SAW ni semua manusia tahu. Semua manusia tahu. Bukan orang Islam sahaja. Dia membawa kepada kemajuan. Dia membawa kepada ketinggian. Bukan kemalasan, bukan menyekat manusia daripada melakukan sesuatu yang berguna kepada manusia lain. Bukan itu ajaran Nabi. Ini dapat kita ketahui daripada sabda-sabda Nabi SAW yang lain. Dan itulah yang kita terima turun-temurun tentang ajaran Nabi SAW. Dengan sebab itu kita kata inilah ajaran asasnya. Sebab ini bersesuaian dengan kedatangan Nabi SAW itu untuk memajukan umatnya, bukan memundurkan umatnya. Tapi kalau kita pakai hadis yang maudhu' tadi, itu mundur. Adakah Nabi SAW mengajar membawa kepada kemunduran? Jawabnya tidak. Itulah. Usaha yang tersebut di dalam hadis ini umum, merangkumi segala usaha mencari rezeki, termasuk bertani, berladang, bertukang dan berniaga. Itu maksudnya usaha. Hasil daripada usaha dan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai yang terbaik untuk dimakan. Itu yang terbaik untuk dimakan. Maka bagaimana pula? Bagaimana ini silap orang ni? Orang-orang. Saya tak ingat pula, saya tak cek yang ini ni. Bagaimana pula orang-orang yang melakukan pekerjaan dan perusahaan yang mulia dan baik itu akan dikatakan oleh baginda manusia yang paling jahat. Ini teruk ni. Dan kalau kita terima ini sebagai hadis Nabi, nampak teruk sangatlah Nabi. Nabi ni penghalang kemajuan. Nabi ni nak suruh manusia ni jadi pemalas semua. Adakah begitu ajaran Nabi yang kita tahu? Tentu tidak. Oleh kerana hadis maudhu' tadi bercanggah dengan hadis ini, ia mesti ditolak. Tidak boleh sama sekali disebarkan di kalangan orang Islam. Jadi patutlah Nabi SAW mengancam orang-orang yang mereka hadis, menyebarkan hadis palsu itu dengan neraka. Patutlah Nabi SAW mengancam dengan neraka. Sebab kalau orang pakai yang itu kan, habislah. Mundurlah umat Islam. Bukan sekadar begitu saja. Disebut manusia yang paling jahat. Apa jahatnya?
Terus baca siapa baca tadi? Teruskan. Okey Maulana, yang kelima. Ya, ya. Hadis contoh pertama, manusia yang paling jahat ialah peniaga-peniaga dan petani-petani. Bagaimana boleh dikatakan Rasulullah telah bersabda secara umum begini? Padahal bukankah baginda pernah bersabda, At-tajirus saduqul aminu ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada. Bermaksud peniaga yang benar lagi beramanah akan bersama para nabi, siddiqin dan syuhada. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ad-Darimi, Abdun bin Humaid, Ad-Daruqutni, At-Tabarani, Al-Hakim, Al-Baihaqi dan lain-lain. Ini banyak, bukan main banyak ni. Apa dia pengarang-pengarang kitab hadis yang maklum, yang masyhur menyebutkan hadis ini. Macam mana orang yang paling jahat boleh bersama Nabi, siddiqin dan syuhada? Kalau begitu seseolahnya Nabi ni jahat lah. Orang-orang siddiqin dan syuhada ni jahat lah. Sebab orang yang paling jahat akan bersama dengan mereka. Ini sudah jadi logik terbalik. Yang betulnya, kalau ada pun peniaga yang jahat, itu yang tidak amanah, yang tidak benar. Kita nak pukul umum begitu, peniaga tak boleh. Tak kena cara begitu. Sebab itu Nabi sebut, yang akan bersama Nabi, para Nabi, siddiqin dan syuhada ini ialah peniaga yang benar, lagi beramanah. Ini dengan syarat ini. Pasal apa? Sebab mereka mengalami kesukaran juga. Nak jaga syarat-syarat itu. Halal haramnya. Kemudian dari segi janji, menepati janjinya dan sebagainya. Itu penat. Itu kerja Nabi-Nabi dan siddiqin dan syuhada. Teruskan. Yang keenam, tidak mungkin orang-orang yang melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sendiri sekian lama dalam kehidupannya dan diikuti pula oleh para sahabatnya akan menjadi seburuk-buruk atau seteruk-teruk manusia. Bukankah Rasulullah SAW itu pernah menjadi peniaga juga? Bukankah Abu Bakar, Umar, Uthman, Abdul Rahman bin Auf dan ramai lagi sahabat baginda yang lain juga merupakan peniaga-peniaga? Ramai daripada mereka bahkan telah menjadi kaya raya dengan sebab perniagaan. Okey. Jadi ini juga salah satu hasil daripada kita pakai usul dirayah. Usul dirayah antaranya mengajar kita melihat Nabi macam mana. Kalau Nabi sendiri buat kerja ni, macam mana dia boleh jadi seteruk-teruk manusia, peniaga? Bukan Nabi saja, sahabat-sahabat dia. Dan mereka telah jadi kaya raya dengan sebab itu. Bagaimana kita boleh kata ini manusia yang paling jahat? Berarti secara berselindung, secara senyap-senyap sebenarnya kita nak kata Nabi itu, siddiqin, sahabat-sahabat itu orang jahat sebenarnya. Di situ kita dapat lihat niat sebenar mereka hadis ni. Secara berselindung mereka sebenarnya menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memburuk-burukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebenarnya hakikatnya. Dan kita tidak dapat nafikan ini semua bukan sekadar ada di dalam sejarah, dalam hadis-hadis yang sahih semua sebut benda ni. Semua sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berniaga. Dan sahabat-sahabatnya juga berniaga. Teruskan. Yang ketujuh, bukankah bertani dan bercucuk tanam itu merupakan pekerjaan sebahagian daripada Nabi-Nabi dan orang-orang soleh? Dan bukankah kebanyakan para sahabat... Teruskan. Ini silap. Okay. Dan bukankah kebanyakan para sahabat Nabi SAW dari kalangan Ansar juga terdiri daripada petani dan peladang? Kalau begitu, bagaimana boleh dikatakan secara mutlak bahawa para petani adalah manusia yang paling jahat? Yang ke-8, golongan petani dan peladang menyediakan sesuatu yang sangat diperlukan oleh manusia seluruhnya untuk kelangsungan hidup. Bukan sahaja manusia yang mendapat faedah daripadanya, sekumpulan besar unggas, binatang ternakan, binatang buas, serangga, ulat, cacing dan lain-lain binatang melata juga secara langsung atau tidak langsung bergantung hidup dengan tanah-tanah ladang dan tanah-tanah pertanian. Tanah-tanah itulah merupakan habitat sebahagian besar daripadanya. Betapa beruntung dan bertuahnya golongan petani dan peladang Muslim apabila hasil tanaman mereka yang dimakan oleh manusia, binatang dan berburung juga mendatangkan pahala bersedekah kepadanya.
Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakul minhu tayrun aw insanun aw bahimah illa kana lahu bihi sadaqah." Bermaksud, tiada seorang pun muslim, yakni orang Islam, yang menanam apa-apa pokok atau bertani, lalu apa yang ditanamnya itu dimakan oleh burung, manusia atau binatang, melainkan ia mendapat pahala bersedekah kerananya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ahmad dan lain-lain. Adakah orang yang dikatakan begitu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh dikatakan manusia yang paling jahat? Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu pula meriwayatkan bahawa baginda bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan illa kana min ukila minhu lahu sadaqah, wa ma suriqa minhu lahu sadaqah, wa ma akala as-sab'u minhu fahuwa lahu sadaqah, wa ma akalat at-tayru fahuwa lahu sadaqah, wa la yarza'uhu ahadun illa kana lahu sadaqah." Bermaksud, tiada seorang muslim pun bercucuk tanam, melainkan apa yang dimakan daripadanya akan mendatangkan pahala bersedekah kepadanya. Apa yang dicuri daripadanya juga mendatangkan pahala bersedekah kepadanya. Apa yang dimakan oleh binatang buas dan berburung juga mendatangkan pahala bersedekah kepadanya. Tiada siapa pun mengurangkannya atau mengambil daripadanya, melainkan akan mendatangkan pahala bersedekah kepadanya. Hadis riwayat Muslim dan Ab bin Humaid. Adakah orang yang mendapat pahala bersedekah kerana hasil usahanya diambil dengan apa cara sekalipun dan dimakan oleh sesiapa dan apa binatang sekalipun, boleh dikatakan manusia yang paling jahat? Ini pun satu alasan lah, hujah menggunakan dirayah, sistem dirayah. Iaitu kita tengok apa yang berdasarkan hadis-hadis yang sahih, apa Nabi SAW kata tentang petani, tentang peladang. Istimewa sangat. Mereka itu disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis yang sahih ini. Sehingga bagi seseorang Muslim tak ada yang merisaukannya, yang merusingkannya. Kalau ada kerugian dengan sebab apa sekalipun, dia tidak sia-sia, dia akan mendapat pahala juga. Begitu kelebihannya. Takkanlah benda yang salah, benda yang buruk menyebabkan seseorang itu dapat pahala sedekah. Mestilah perkara itu perkara yang baik. Inilah ajaran Nabi SAW yang sebenar. Tiba-tiba dalam hadis tadi disebut petani-petani adalah manusia yang paling jahat. Kalau macam tu susahlah kita nak makan, susahlah. Tak akan majulah, sedangkan dalam dunia ni antara sebab kemajuan hasil mahsul negara yang besar juga ialah puncanya daripada pertanian dan perladangan. Itu tidak dapat dinafikan. Memang jelas orang-orang yang bawa hadis palsu ini dia sebenarnya nak memburu-burukan Islam di mata orang-orang yang bukan Islam ataupun menyelewengkan ajaran Islam, sehingga ajaran Islam yang sebenar itu tidak membawa kemajuan kepada umat. Itu sebenarnya niat mereka. Dengan sebab itu kita perlu lawan dengan cara beginilah, dengan cara mendedahkan. Kemudian sahabat-sahabat, berapa ramai sahabat petani, terutamanya dari kalangan Ansar, peladang. Takkanlah Nabi SAW akan membiarkan mereka sekejap. Sekarang nampak tadi ada masalah sedikit. Nampakkah penota ni? Nampak Maulana. Okey. Jadi itulah cara kita menolak hadis-hadis maudhu, dengan melihat kepada Nabi dan sahabat-sahabatnya bagaimana. Hasil daripada pertanian dan perladangan itulah Islam ini jadi maju dengan adanya sistem zakat yang khusus, berbeza daripada sistem lain, dan ini telah membawa kemajuan kepada umat Islam. Itu tidak dapat dinafikan. Kalau tidak ada pertanian dan perladangan ini macam mana sahabat-sahabat itu dapat bagi zakat kepada Rasulullah SAW begitu banyak? Ini semua menolak hadis-hadis tadi. Itu cara mudah. Kalau kita tak tahu tentang sanad, tak tahu tentang apa pun, kita boleh fikir
berdasarkan maklumat yang sedia ada pada kita, kita boleh menolak dengan mudah berdasarkan kaedah dirayah. Sebab kaedah dirayah menggunakan logik, akal. Dan akal menghukum bahawa apa yang dilakukan oleh Rasulullah, oleh sahabatnya tentu bukan perkara yang jahat. Bukan perkara yang salah. Bahkan benda-benda itu termasuk dalam perkara yang mendatangkan pahala. Pahala bersedekah. Walaupun tidak bersedekah, dapat pahala bersedekah. Bukan main itu istimewanya. Kemudian contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua iaitu la tushawirul hakah walal hajjamin walal muallimin fa inna Allah salabahum uqulahum wa mahaqa aksabahum. Ni siapa nak baca, orang lain pula? Silakan kita bergila-gila baca. Siapa? Ni siapa? Fatimah. Fatimah, silakan Fatimah. Contoh kedua, la tushawirul hakata walal hajjamin walal muallimin fa inna Allah salabahum uqulahum wa mahaqa aksabahum. Bermaksud, jangan kamu bermasyuarat dengan tukang-tukang tenun, tukang-tukang bekam dan guru-guru, kerana Allah telah menarik akal mereka dan menghilangkan keberkatan pekerjaan mereka. Rujukan Ad-Dailami. Tak payah bacalah itu. Teruskan komentar. Komentar 1. Ibn al-Arwa berkata, hadis di atas diriwayatkan melalui saluran riwayat As-Salsal bin Dahmas. Cucunya yang bernama Muhammad bin Daud bin Salsal telah meriwayatkannya daripada ayahnya, daripada datuknya Salsal. Muhammad bin Daud adalah seorang pendusta besar dan seorang yang melakukan kefasikan secara terbuka. 2. Hadis di atas diriwayatkan daripada Abi Umamah, yakni sahabat Nabi SAW, melalui beberapa saluran. Salah satunya ialah melalui saluran riwayat Ghulam Khalil. Tambahan di akhirnya adalah daripada saluran riwayat Ubaidullah bin Zahar. Ubaidullah bin Zahar menurut Ibn Hibban adalah seorang yang meriwayatkan hadis-hadis maudhu' daripada perawi-perawi fiqh dan kuat. As-Suyuti pula meletakkan penyakit hadis itu di atas pundak Ahmad bin Ya'qub Al-Hadzab. Jadi ini kan apa namanya, Ubaidullah bin Zahar ini. Ubaidullah bin Zahar ini salah seorang perawi yang ada dalam sanad ini. Dia tu ini ada juga yang macam ni, ada yang reka terus, ada yang lepas tu dia silsilah sanad dia tu daripada orang-orang yang sepertinya. Tapi ada juga perawi-perawi mereka hadis ni, dia kaitkan hadis maudhu' tu dengan perawi-perawi thiqat dan kuat. Dia sebut dalam sanad dia tu perawi-perawi yang bagus-bagus, perawi yang kuat, perawi yang kukuh kedudukannya. Tujuannya untuk menipulah supaya orang percaya kepada riwayatnya. Sebab itu kepada orang-orang yang ahli memang bolehlah cek benda-benda ni. Tapi yang tidak ahli, sebenarnya usul dirayah inilah yang membantu mereka. Sebab kita tengok kepada kandungan dia tu. Tengok kepada kandungan hadis itu. Kalau kita ni orang yang pandai merujuk, buat rujukan, kita boleh tengoklah siapa Ubaidullah bin Zahar itu. Ubaidullah bin Zahar itu siapa? Dengan lebih detail lagi, As-Suyuti pula meletakkan penyakit itu di atas pundak Ahmad bin Ya'qub. Mana dalam sanad yang sama tu ada beberapa orang perawi yang bermasalah. Walaupun dia cuba menyebutkan perawi yang kuat-kuat, tetapi biasanya perawi yang kuat-kuat yang disebut itu ialah yang telah mati lama lah. Yang mana orang-orang tak boleh pergi tanya mereka itu betul ke mereka diperiwayatkan begini. Kalau yang masih ada lagi, mungkin orang akan pergi tanya. Bila pergi tanya, susahlah dia. Susahlah. Di situlah dia akan terperangkap. Dengan sebab itu biasanya perawi yang kuat-kuat, yang thiqat itu disebutkan yang telah meninggal dunia. Teruskan yang ketiga. 3. Riwayat yang mencela dan menghina tukang-tukang tenun dan tukang-tukang bekam itu ada banyak juga. Ada antaranya sangat teruk,
seperti riwayat di bawah ini. Ini bukan tenun, tenun kain tu. Tenun kain, bukan tenung. Kalau tukang tenung itu kahin, kuhan. Itu lain. Itu memang ada hadis-hadis yang sebab dia pekerjaan yang mengarut. Pekerjaan yang mengarut, ada faedahnya. Teka-tekaan sahaja dan boleh menyebabkan manusia ni berkelahi dan bermusuhan kerana tekaan-tekaan dia tu atau ramalan-ramalan dia tu yang apa ni menyeleweng itu. Ini tukang tenun yang buat kain lah, proses kain itu jadi pakaian yang dapat kita pakai itu tukang tenun. Banyak juga. Teruskan. La tusyawirul hakata walal hajjamin wala tusallimu alaihim. Bermaksud, janganlah kamu bermesyuarat dengan tukang-tukang tenun dan tukang-tukang bekam, dan janganlah juga kamu memberi salam kepada mereka. Sampai dilarang bagi salam. Adakah ini ajaran Nabi SAW? Sedangkan bagi salam ni paling tidak Nabi SAW ajar supaya bagi salam. Bagi makan, bagi salam. Ini pun dilarang. Terus sangatkah hakah ni tukang-tukang tenun ini? Dan tukang-tukang bekam ni. Boleh jadilah mereka-mereka ni dia ada bermusuh dengan puak-puak ni. Jadi terus mereka reka ada-adakan hadis-hadis seperti ini untuk melepaskan geram, ataupun tidak begitu sengaja mereka ada-adakan untuk mengelirukan ajaran Islam kepada umat. Teruskan. Para ulama mengatakan semua hadis seperti di atas itu adalah maudhu'. 4. Guru-guru, tukang-tukang tenun dan tukang-tukang bekam dihina sebegitu rupa di dalam hadis contoh kedua yang dikemukakan di atas, sehingga dikatakan mereka tiada akal dan tiada keberkatan pada pekerjaan mereka. Mungkinkah kata-kata keji seperti itu keluar dari mulut seorang Nabi pembawa rahmat kepada sekalian alam? Jadi itu benda yang kita kena fikir tu. Benda yang kita kena fikir. Usul dirayah mengajar kita berfikir. Munasabah ke benda macam ni? Kita kena ragu. Jangan terus telan semua apa yang disebarkan. Terutamanya zaman kita sekarang ni banyak sangat benda-benda macam ni. Yang menjadi yang malangnya, yang menyebarkan benda-benda macam ni, kita nampak orang-orang agama, ustaz-ustaz yang mengajar agama, yang dihormati dari segi pakaian, penampilan dia tu memang nampak macam betul-betul ahli agama lah. Sebab mereka sebenarnya jahil tentang hadis ini. Lalu mereka sebarkan benda ni, fitnah semata-mata. Banyak fitnah zaman kita ni. Jadi kita kena berhati-hati lah. Jangan cepat-cepat nak share, nak apa dengan sahabat-sahabat, nak sebar. Jangan. Takut-takut kita termasuk dalam ancaman Nabi tu. Menyiapkan tempat sendiri dalam neraka. Takut-takut masuk dalam hadis itu. Teruklah kita rugilah. Kita duduk ingat nak buat pahala, bukan pahala yang dapat, tetapi dosa. Bolehkah berlaku begitu, niat kita baik tapi kita dapat dosa? Boleh. Antaranya benda ni lah. Benda ni. Sebab itu jangan buat sesuatu tanpa pengetahuan. Teruskan. 5. Untuk apa kita dilarang bermesyuarat dengan tukang-tukang tenun dan tukang-tukang bekam? Adakah kita semua yang dilarang terdiri daripada tukang-tukang tenun dan tukang-tukang bekam? Atau kita yang dilarang itu bukan dari kalangan mereka? Demikian juga dengan larangan bermesyuarat dengan guru-guru. Adakah orang-orang yang dilarang itu terdiri dari kalangan guru-guru juga, atau kita yang dilarang itu bukan dari kalangan mereka? Andaikan larangan itu ditujukan kepada siapa pun dari kalangan kita umat Muhammad, ia tetap tidak kena dan kelihatan seperti suatu anjuran yang sia-sia sahaja. Mungkinkah Rasulullah SAW yang terkenal sebagai seorang yang bijaksana akan mengucapkan suatu ucapan yang sia-sia dan karut seperti itu? Inilah bendanya. Jadi apa maksudnya? Apa maksudnya? Kita ni guru ke? Semua orang ni guru ke? Atau kita tidak guru? Apa maksudnya larangan itu? Cuba baca lagi. Teruskan. 6. Kalau guru-guru dilarang bermesyuarat dengan guru-guru, maka dengan siapa lagi mereka harus bermesyuarat? Dan kalau guru-guru dilarang bermesyuarat, maka bagaimana perjalanan sesebuah sekolah
atau institusi pendidikan akan dapat berjalan dengan lancar dan baik. 7. Kalau ibu bapa dan masyarakat tidak berbincang dan bermesyuarat dengan guru-guru atau pendidik-pendidik, bagaimana mereka akan dapat meningkatkan prestasi anak-anak dan pelajar-pelajar? Kini memang tidak dapat dinafikan lagi bahawa perbincangan dan kerjasama di antara guru-guru dan ibu bapa atau mesyuarat merupakan pemangkin Atau kemajuan. masyarakat. Kini memang tidak dapat dinafikan lagi bahawa perbincangan dan kerjasama di antara guru-guru dan ibu bapa atau masyarakat merupakan pemangkin kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan. Itu tidak dapat dinafikan. Sebab itulah ada apa ni yang panggil kalau sekolah-sekolah ni PIBG dan sebagainya. Ada tu kenapa? Sebab diterima, maklum. Memang itu baik. Tiba-tiba dikatakan dalam ni jangan bermusyawarah, jangan berbincang. Ini semua ni membawa kepada kerugian umat, memundurkan umat Islam. Itulah sebenarnya yang dikehendaki oleh musuh-musuh Islam. Jadi kita nampak di sini orang yang mereka hadis ini sebenarnya musuh-musuh Islam. Sama ada ia bukan Islam atau menyamar sebagai orang Islam. Sebenarnya dia musuh Islam. Sebab apa? Semua kalau kita perhatikan apa yang tersebut di dalam hadis-hadis maudhu' ni membawa kepada kemunduran umat Islam. Ia tidak membawa kepada kemajuan dan kebaikan umat. Itu sebenarnya. Teruskan. 8. Bukankah mesyuarat itu salah satu perkara yang dianjurkan oleh Allah di dalam Al-Quran? Tidak ada siapa pun dikecualikan daripada anjuran itu. Ia tetap baik untuk semua golongan masyarakat selagi apa yang hendak dikerjakan adalah suatu yang penting. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina istajabu lirabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bermaksud, dan bagi orang-orang yang menerima, yakni mematuhi seruan Tuhannya serta mendirikan solat dengan sempurna dan urusan mereka diputuskan dengan mesyuarat sesama mereka, dan mereka pula membelanjakan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepadanya. Asy-Syura 38. Jadi kalau kita tengok di sini, selain daripada bercanggah dengan hadis-hadis, bercanggah dengan kenyataan yang membawa kemajuan kepada sesuatu bangsa itu, hadis palsu ini juga bercanggah dengan ayat Quran ni. Jadi itu semua bercanggah. Mana yang kita nak pakainya? Quran ke, hadis yang sahih ke, atau kenyataan, pengalaman manusia, atau kita nak pakai yang mengarut ini? Mana yang lebih sesuai dengan ajaran Islam, ajaran Rasulullah yang sebenar? Jawabnya yang sesuainya ialah yang sahih, yang tersebut di dalam Al-Quran. Jadi Allah SWT menganjurkan umat Islam supaya bermesyuarat. Ikutlah di peringkat masing-masing lah. Mesyuarat di kalangan ahli politik, mesyuarat di kalangan ahli mesyuarat, ahli syarikat, mesyuarat di kalangan peniaga-peniaga dan sebagainya. Itu semua baik. Asalkan benda tu penting, penting. Wa amruhum syura bainahum. Amrun dalam bahasa Arab menunjukkan perkara penting. Ia bukan menunjukkan perkara remeh-temeh. Bukan. Ini perkara penting. Baru ada mesyuarat. Dan bangsa yang bermesyuarat, itulah bangsa yang maju. Kalau tidak dia jadi diktator. Tak ada mesyuarat, pakai pendapat sendiri. Nabi SAW macam bagaimana? Sentiasa bermesyuarat. Padahal dia seorang Nabi, dia dapat wahyu. Apatah lagi kita yang tak dapat wahyu, lagilah kita kena mesyuarat. Teruskan. 9. Ibnul Qayyim di dalam Naqdul Mangkul menulis hadis yang melarang daripada bermesyuarat dengan tukang-tukang tenun, tukang-tukang kasut, tukang-tukang tempel seperti tukang emas, tukang besi dan lain-lain, dan lain-lain pekerjaan yang diharuskan, semuanya adalah dusta atas nama Rasulullah SAW. Allah dan Rasulnya tidak akan mencela pekerjaan-pekerjaan yang diharuskan. Itulah kesimpulan yang dibuat oleh Ibnul Qayyim, salah seorang tokoh hadis. Dan dia juga menulis tentang ini usul dirayah ni. Dia juga antara kitabnya yang masyhur Naqdul Manqul, Al-Manarul Munif, itu karangan Ibnul Qayyim. Orang-orang yang seperti inilah yang sepatutnya kita jadikan sebagai rujukan. Jadi sebenarnya hadis-hadis
yang memburuk-burukkan setengah-setengah pekerjaan itu mungkin ada pengaruh asing ya. Dalam pengaruh asing ni dia ada pula kerja-kerja yang hina, dianggap hina, kerja-kerja kasta bawahan, bukan kerja-kerja bangsawan, orang mulia, dia ada pula pembahagian seperti itu. Ini semua tidak sesuai dengan Islam. Ajaran Islam tidak begitu. Asalkan pekerjaan itu pekerjaan yang halal, maka tidak ada kehinaan padanya. Ini asas Islam. Dengan itu peluang-peluang untuk bekerja itu terbuka luas kepada sesiapa pun. Terbuka luas. Tak ada sesiapa pun perlu malu untuk buat kerja. Apa-apa pun. Walaupun untuk cuci kita kata tandas, menyapu, sampah dan sebagainya. Semua itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang mulia, yang baik dan mendapat pahala. Mendapat pahala. Kalau kita faham begitu kan senang. Tak adalah kita menilai manusia itu dengan pekerjaan-pekerjaan dia. Dengan sebab pekerjaan itu bukan penentu sebenarnya mulia atau tidak mulia seseorang. Mulia atau tidak mulia seseorang itu terletak pada pekerjaan itu halal atau tidak. Kalau haram, tidak mulia lah. Walaupun ia meluas di kalangan orang-orang yang dianggap mulia dalam masyarakat. Itu haram, itulah yang hina, itulah yang tidak baik. Adapun kalau yang baik-baik, kerana ada orang ni lah, kehidupan kita berjalan dengan sempurna, dengan lancar. Kalau tidak ada orang-orang ni, misalnya tukang-tukang sapu, tukang-tukang kasut, tukang gunting rambut dan sebagainya, susah masyarakat. Mereka ada peranan sendiri. Mulia atau tidak mulianya bukan terletak pada pekerjaan itu. Sesuatu pekerjaan itu kalau sudah halal, selesai. Kemudian contoh yang ketiga, ini kalau boleh orang lain pula lah yang baca ya. Siapa nak baca? Silakan. Kita bergilir-gilir supaya tak penat. Ada sesiapa nak baca? Silakan. Saya tak ada nampak seorang pun wajah peserta-peserta kita ni. Silakan. Siapa ni? Hafiz. Afif daripada mana ni? Macam. Tidak, Afif sudah baca dah tadi. Ya, saya bukan. Biar orang lain pula. Kita nak sama-sama kongsi. Tak ada orang lain. Saya mana? Siapa ni? Izzati. Izzati daripada mana dah? Saya tak ingat. Izzati dari Bangi Selangor. Bangi Selangor. Silakan. Contoh ketiga. Contoh ketiga, syiraru ummati sa'iuna As-sa'ighun. Baca betul. as-sa'ighun was-sabbahun. Bermaksud umatku yang paling teruk iaitu jahat ialah tukang-tukang tempa, iaitu seperti tukang emas, tukang besi dan lain-lain, dan tukang-tukang celup. Tukang-tukang celup ni maknanya orang-orang yang kerjanya mencelup pakaian dulu, zaman dulu. Celup warna bagi warna kepada baju atau pakaian. Itu zaman dahulu ada ni. Kalau sekarang ni yang membuatkan pakaian itu jadi berwarna lah. Itu celup yang mati, yang kata celup yang tidak, zaman dulu orang susah kan, dia ada kain putih saja, nak merah pergi celup merah, nak hijau pergi celup hijau, cakap dengan tukang celup lah, dan dye dia ataupun celupan dia itu boleh tanggal, dia tidak mati. Ini cerita orang zaman dulu. Tapi kalau sekarang ni celup tu macam-macam pula. Celupan yang mati tetap lama, beberapa tahun pun tak hilang warnanya. Kalau ada pun pudar sedikit begitulah. Itu pun termasuk dalam tukang celup juga. Ataupun lain-lain lah. Tukang-tukang dye yang mendye rambut. Dye rambut. Lelaki ke atau perempuan. Itu termasuk dalam tukang celup juga. Dye rambut ini. Kita tak mau dye rambut kita sendiri. Nak pergi ke salon dan sebagainya,
biar rambut kita di dye dengan apa-apa warna. Itu pun tukang celup juga. Teruskan. Rujukan tu tak payah baca lah. Teruskan. Okay, baik. Komentar 1. As-Suyuti di dalam Al-Jami' As-Saghir dan Al-Fathul Kabir menukilkan hadis ini daripada riwayat Anas di dalam Musnad Ad-Dailami. Demikian juga dinukilkan oleh Ali Al-Muqatti' Al-Hindi. Al-Muttaqi Al-Hindi. Setelah mengemukakannya, As-Suyuti mengisyaratkan kepada kedhaifannya. Jadi di sini As-Suyuti ni dia ada tulis beberapa kitab. Satu Al-Jami'us Saghir. Yang kedua Al-Fathul Kabir. Al-Fathul Kabir. Ini sebenarnya Jami' Saghir ini juga cuma dengan tambahan-tambahan hadis-hadis yang tidak ada di dalam Jami' Saghir ini, itu ditambah di dalam Al-Fathul Kabir. Ini kedua-duanya adalah kitab Jalaluddin As-Suyuti. Kemudian kitab-kitab ini disyarah pula, khususnya Al-Jami'us Saghir itu disyarah pula oleh ramailah ulama-ulama, disyarah oleh ramai ulama-ulama. Tetapi kitab ini sebenarnya ia bukan mengandungi hadis-hadis yang sahih sahaja. Di dalamnya terkandung banyak juga hadis-hadis yang dhaif, bahkan yang maudhu' pun ada. Yang maudhu' pun ada. Umpamanya kita nak belajar lah sambil-sambil kan. Sambil-sambil tu kita nak tengok macam mana kalau nak guna syamilah ni. Kepada yang sudah pandai dah tu okeylah, alhamdulillah lah. Kepada yang belum pandai lagi boleh guna. Sekurang-kurangnya untuk cari dulu. Tapi boleh dikatakan semualah kitab-kitab yang ada dalam syamilah ini adalah kitab-kitab dalam bahasa Arab. Misalnya kita ambil ini, perkataan ini dan kita cari di dalam syamilah. Kita tidak nak cari dalam semua kitab. Kalau semua kitab ni banyak sangat, beribu-ribu, puluh ribu Jadi kita cari di dalam Al-Jami'us Saghir saja dan kitab-kitab yang ada kaitan dengannya. Umpamanya ni At-Taysir bi Syarhil Jami'is Saghir, ini karangan Munawi. Faidul Qadir Syarhul Jami'is Saghir, Munawi juga. Masabihut Tanwir ala Al-Jami'is Saghir, karang Albani. Al-Jami'us Saghir, ini nama dia yang lengkap ni, min hadithil Bashirin Nadhir. Al-Fathul Kabir fi dhammi ziyadah ila Al-Jami'is Saghir. Di dalam kitab ini dia ada tambahan lagi hadis-hadis yang tidak ada di dalam Al-Jami'us Saghir. Tapi asasnya Al-Jami'us Saghir juga. Cuba kita tengok ni berapa banyak ni sini berkait dengan Al-Jami'us Saghir saja. Kita ambil yang ni saja ya. Cuba kita tengok. Itu dah keluar. Kita tengok Al-Jami'us Saghir dulu, kitab asal. Ni. Syiraru ummati as-sa'ighun was-sabbaghun. Dia cuba menguraikan kenapa mereka ini paling jahat. Sebab kebiasaan mereka berdolak-dalik, mungkin janji dan bersumpah secara dusta. Itu. Lepas tu dia sebut Fara ni maksudnya dalam kitab Musnadul Firdaus. Ia diriwayatkan daripada Anas. Kemudian dia buat dhat. Dhat ni isyarat kepada dhaif. Mana hadis ni dhaif. Dalam penilaiannya dhaif. Sebab Suyuti ini terkenal sebagai seorang yang mutasahil. Seorang yang bersikap mudah dalam menilai hadis. Hadis itu yang maudhu' pun dia kata dhaif. Padahal sudah maudhu' dah. Dia kata dhaif. Orang-orang lain kata maudhu'. Ada antara ulama hadis ini yang mutasahil, ada yang mutasyaddid, macam-macam. Jadi kita seeloknya tengok semualah. Tengok semua. Ini kitab asal. Kalau kita tengok At-Taysir, lain pula ceritanya. Dia ada dengan syarah dia. Walaupun hadis maudhu' pun dia ada jugalah syarah lebih kurang. Ada syarah. Jadi Firdaus Anas bi isnadin wahin. Wahin itu makna dhaif lah. Dhat tadi itu isyarat kepada dhat tadi. Ini karangan Al-Munawi.
Al-Munawi juga. Sama seperti Faidul Qadir, Faidul Qadir. Tapi kitab ini kecil, lagi nak banding dengan Faidul Qadir. Kalau Faidul Qadir itu 6 jilid, ini 2 jilid saja. Kalau kita tengok kitab ini dan tengok perincian tentang kitab ini, kita boleh tahulah berapa jilid, juzuknya berapa. Adakah kitab ini dari segi nombor dia tu, nombor muka suratnya, apa semua sama dengan yang dicetak. Kalau dicetakkan di mana? Ni penerbit dia disebut semua. Kemudian pengarang tu disebut. Macam ni pencara kepada kitab ni, Al-Munawi ni meninggal dunia pada tahun 1031 Hijrah. Semua disebut. Dan nama lengkap dia dan pengarang dia dengan lengkap namanya disebutkan. Itu keistimewaan Syamilah lah. Dia sangat mesra pengguna. Kalau kita dapat guna lah. Kalau kita tak dapat guna, susah juga. Itulah kelebihannya dapat guna tu. Dan ini banyaklah. Ni Albani mengatakan dhaif juga. Albani ni kadang-kadang dia keras, kadang-kadang tidak keras. Begitulah. Dia sebut dhaif. Jadi kalau kita terimalah dhaif ini, kalau kita terima penilaian dhaif ni, kita kena kata penilaian dhaif itu benar hanya dari sudut sanadnya. Tapi dari sudut kandungannya, dari sudut dirayahnya, melihat kepada matannya, ia bukan sekadar dhaif, tetapi ia maudhu'. Jadi kena faham, kadang-kadang ulama kata dhaif itu melihat kepada sudut sanadnya semata-mata. Kalau melihat kepada sanad, perawi-perawi dia tu tak adalah sampai kepada peringkat perawi maudhu'. Sebenarnya diada-adakan juga sanad itu. Dipilih perawi-perawi yang tidak terlalu teruk. Jadi dalam keadaan ini yang menentukan sesuatu hadis itu ialah matan dia, teks dia tu sendiri. Inilah, di sinilah bergunanya kaedah dirayah itu, sebab kaedah dirayah menekankan sudut itu. Dia tidak semata-mata tengok dari sudut sanad. Kalau kita nak terima pun hanya dari sudut sanad, dari sudut sanad. Kemudian ini demikian juga dinukilkan oleh Al-Muttaqi Al-Hindi. Dia ni pun sebenarnya dia melanjutkan usaha Suyuti lagi. Di dalam kitab dia Kanzul Ummal. Sama seperti As-Suyuti mengadakan Al-Jami'ul Kabir atau Al-Fathul Kabir. Ali Al-Muttaqi Al-Hindi. Hindi ni maknanya India lah, orang India dia ni. Orang India lama dah ni. Sebelum zaman Shah Waliullah lagi. Dia telah menulis, dia sebenarnya mengumpulkan hadis-hadis saja. Mengumpulkan hadis-hadis yang bertebaran di sana sini di dalam kitab-kitab hadis, diletakkan satu tempat. Kitab ini tebal, banyak jilid, 20 jilid lebih. Jadi As-Suyuti mengisyaratkan kepada kedhaifannya. Isyarat itu iaitu dengan cara dia buat itulah tadi kita telah tunjuk dah macam ni kalau kita tengok. Tapi dalam Al-Fathul Kabir ni dia tak bagi isyarat. Dia hanya bagi isyarat di dalam di dalam Al-Jami' As-Saghir. Di dalam Al-Jami' As-Saghir. Ni isyarat dhad. Isyarat kepada dhaif. Teruskan Izzati, teruskan. Kedua, Al-Amir Ash-Shan'ani di dalam As-San'ani di dalam At-Tanwir Syarh Al-Jami' As-Saghir menukilkan kata-kata As-Sakhawi bahawa sanadnya dhaif. Beliau juga menukilkan daripada Ibnu Al-Jauzi bahawa hadis itu tidak sahih. Teruskan. Ketiga, hukum tidak sahih atau dhaif yang diberikan oleh mereka itu sebenarnya berdasarkan sanadnya semata-mata. Adapun jika dilihat dari sudut dirayah, maka ia jelas maudhu' kerana bercanggahnya dengan beberapa usul dirayah. Jadi macam kita sebut tadilah dalam perbincangan contoh pertama dan kedua tadi, percanggahannya dengan hadis-hadis yang sahih. Itu percanggahannya. Sebab hadis-hadis yang sahih menyebutkan usaha manusia itu adalah sebaik-baik hasilnya. Usaha manusia.
hasil daripada usaha seseorang itu adalah sebaik-baik yang dimakan olehnya. Kenapa pula ia dikatakan teruk itu syiraru ummati, umatku yang paling teruk, maksudnya paling jahat ialah tukang-tukang tempur. Masuk dalam tukang tempur itu tukang besi, tukang emas dan lain-lain yang menempa logam-logam tu. Jadi kenapa mereka itu dikatakan teruk? Itu pun termasuk dalam usaha manusia juga, pekerjaan manusia juga. Dan ia memudahkan masyarakat, membantu masyarakat, menyenangkan masyarakat. Kenapa dikatakan paling teruk, paling jahat? Itu sama seperti contoh kedua dan pertama sebelum ni. Ia juga bercanggah dengan riwayat-riwayat yang sahih. Sebab itu usul dirayanya apa? Mana-mana riwayat yang bercanggah dengan riwayat yang sahih. Hadis itu mau tu. Dia tidak boleh bercanggah. Paling ringan ia dhaif. Kalau bercanggah, paling ringan pun ia dhaif. Dan dhaifnya dhaif sangat kalau sudah bercanggah begitu. Kalau tidak bercanggah tapi perawi dia lemah, itu dhaif ringan. Dhaif ringan. Dhaif juga. Tapi dhaif ringan. Tapi kalau bercanggah, itu sudah jadi dhaif teruk. Dhaif teruk tak boleh nak buat hujah bagaimana sekalipun, tak boleh. Teruskan. Keempat, ia bercanggah dengan sekian banyak hadis yang menyatakan makanan terbaik adalah daripada hasil kemahiran pekerjaan dan pertukangan menggunakan tangan atau hasil dari titik peluh seseorang. Lihat sebagai contohnya hadis berikut. Ma akana ahadun ta'aman qattu khairan min an ya'kula min amali yadihi wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadihi. Bermaksud tidak ada sama sekali makanan yang lebih baik dimakan oleh seseorang daripada makanan yang diperolehi daripada hasil usaha tangannya. Nabiullah Dawud AS memakan daripada hasil usaha tangannya. Hadis riwayat Al-Bukhari, Ahmad dan Al-Baihaqi. Ini kalau Nabi pun makan hasil usaha tangannya, orang lain ikut Nabi, apakah itu jahat? Bermakna hadis-hadis seperti ini diadakan, direka sebenarnya untuk menyerang Nabi-Nabi, orang-orang yang mulia. Itu sebenarnya secara tidak langsung, secara senyap-senyap, dia sebenarnya menyerang Nabi-Nabi, menganggap Nabi-Nabi itu melakukan pekerjaan yang hina. Sedangkan bagi kita orang Islam, kalau Nabi itu Nabi Daud ada kemahiran dalam menempa baju-baju besi, itu pekerjaan Nabi Daud, di dalam Al-Quran sendiri disebut. Jadi bagaimana kita nak kata pekerjaan menempa, membuat pedang, membuat baju besi dan sebagainya itu sebagai pekerjaan yang hina, dan orang yang melakukannya adalah orang-orang yang paling jahat, bukan jahat biasa, paling jahat. Ini tidak sesuai langsung dengan Quran dan dengan hadis-hadis. Nabiullah Daud alaihissalam walaupun memerintah negaranya yang begitu luas dan maju, tapi dia tak makan, tak ambil duit daripada kerajaan. Dia guna hasil usahanya sendiri untuk makan minum keluarganya dan dirinya sendiri. Itu cara Nabi Daud. Ini kenapa? Kerana perusahaan itu, pekerjaan seperti itu adalah mulia. Takkanlah seorang Nabi akan melakukan pekerjaan yang hina. Dan ini tersebut di dalam riwayat, di dalam kitab-kitab hadis yang kuat-kuat. Bukan kitab-kitab yang tak tahu kadang-kadang tu tidak diketahui siapa pengarangnya pun tak tahu. Teruskan. Setelah seseorang menggunakan kemahiran dan kepandaian yang mendatangkan rezeki yang halal kepadanya, dan ada pula seorang Nabi yang juga hidup dengan memakan hasil usaha tangannya, kenapa pula ia terbilang sebagai seteruk-teruk atau sejahat-jahat umat Muhammad? Tak mungkin begitu. Ini ajaran yang menyeleweng. Songsang ni ajaran macam ni. Teruskan. Kelima, kemahiran yang tinggi diperlukan dalam setiap pekerjaan.
khususnya di bidang pertukangan, kejuruteraan dan vokasional untuk mendapat hasil yang memuaskan. Barang-barang yang berkualiti dan bermutu sememangnya dihasilkan oleh tukang-tukang yang mahir. Untuk itu, Nabi SAW telah bersabda, Inna Allah yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Teruskan. Bermaksud sesungguhnya Allah suka apabila seseorang daripada kamu meneguhkan iaitu mengukuhkan apa-apa pekerjaan yang dilakukannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi di dalam Syu'aib Al-Iman Abu Ya'la di dalam Musnadnya dan At-Tabrani di dalam Al-Mu'jam Al-Awsat. Al-Awsat. Jadi ini hadis ini setengah-setengah orang mengatakan hadis ini dhaif. Tetapi yang sebetulnya berdasarkan sokongan-sokongan yang mana dia lebih kurang sama, hadis ini sebenarnya hasan. Hadis ini bertaraf hasan. Jadi boleh dijadikan hujah. Memanglah Allah SWT suka kita apabila melakukan sesuatu pekerjaan, kita melakukannya dengan baik, dengan kemas. Itu yang dikehendaki. Dan tentu sekali nak melakukan sesuatu, nak buat sesuatu dengan kemas, dengan kokoh, berkualiti, tentu sekali kena tukang-tukang. Jadi kalau tukang-tukang itu dikatakan sejahat-jahat umat Muhammad, jadi bagaimana umat Islam yang akan jadi umat yang hebat? Tukang-tukang yang disebut di dalam hadis-hadis ini hanyalah melibatkan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan zaman itu. Kalau zaman sekarang ni lagilah luas, termasuk dalam tukang-tukang semua lah, segala bidang, segala pecahan-pecahan engineering itu, dan sains dan teknologi semua tu tukang-tukang semua tu. Itu jika kita lihat kepada zaman kita ni sekarang ni, untuk buat peluru berpandu, untuk buat penangkis peluru berpandu, untuk buat macam-macam radar dan sebagainya, itu perlu kepada tukang-tukang. Tukang-tukang maksudnya orang-orang yang mahir, yang mahir dalam sesuatu perkara. Itu yang dimaksudkan. Jangan kita hadkan setakat yang tersebut ini saja. Yang tersebut ini mengambil kira zaman dahulu. Zaman sekarang dia lebih luas lagi bidangnya. Sebab itu kita katakan ni kejuruteraan, pertukangan dan vokasional dan lain-lain semua ni, nak dapat hasil yang memuaskan mestilah kena ada tukang ataupun orang yang mahir dalam sesuatu bidang itu. Teruskan. Yang keenam, kenyataan juga mendustakan apa yang disebut sebagai hadis itu. Takkanlah yang orang ni. Takkanlah orang yang pekerjaannya disukai Allah akan menjadi seteruk-teruk atau sejahat-jahat umat Muhammad. Ini sebab ni kan Allah suka kan ni kalau kita buat dengan baik sesuatu pekerjaan dengan kemas. Allah suka. Takkanlah orang yang pekerjaannya disukai Allah akan jadi seteruk-teruk atau sejahat-jahat umat Muhammad. Ini dah pelik dah ni ajaran ini. Teruskan. Keenam, kenyataan juga mendustakan apa yang disebut sebagai hadis itu. Apakah kerana mereka suka menipu, berdusta, berdalak-dalik, tidak menepati janji atau mempunyai sifat-sifat keji yang lain? Ketahuilah, bukan semua tukang emas atau tukang celup bersifat atau berperangai sebegitu. Dan bukan pula tukang-tukang, pekerja-pekerja atau profesional yang lain langsung tidak mempunyai sifat-sifat keji tersebut. Sifat-sifat keji seperti itu bukanlah merupakan suatu yang khusus dengan mereka sahaja. Sebagaimana ia mungkin ada pada mereka, ia juga mungkin ada pada kumpulan-kumpulan manusia yang lain. Jadi tak bolehlah kita khususkan dengan mereka. Tak bolehlah kita khususkan dengan mereka. Jadi dalam kitab-kitab macam tadi kita tengok kan, syarah Al-Jami' As-Saghir ini, sama ada At-Tanwir ke atau At-Taisir ke atau Faidul Qadir ke, semuanya dia ada dalam syarah ni dia sebut. Sebab dia bincang juga. Kenapa dikatakan mereka ni
umat Muhammad yang paling teruk, paling jahat. Sebab ini kebiasaan mereka, tabiat mereka. Adakah kebiasaan ini dan perangai seperti ini khusus dengan mereka? Itu soalnya. Kalau kita nak kata khusus dengan mereka, itu bercanggah dengan kenyataan. Bermakna bercanggah dengan usul dirayah. Usul dirayah melihat kepada kenyataan. Benda ni tukar-tukar ni bukan ada zaman dahulu saja. Zaman sekarang ni pun ada. Jadi adakah sifat-sifat macam ni, mungkin janji, dolak-dalik, sanggup bersumpah dengan sumpah yang palsu. Ini khusus dengan mereka yang disebut dalam hadis ini sahaja. Orang lain tak ada sifat-sifat ni. Kalau orang lain ada, kenapa dia bataskan dengan tukang-tukang ini sahaja? Itu persoalannya. Ini menunjukkan bahawa hadis ini memang palsu. Memang palsu. Memang palsu. Walau bagaimanapun dalam syarah-syarah ni dia ada sebut juga. Dia ada sebut juga syarahnya. Cuma syarahnya tidak detail lah, sebab dia pun kalau pergi jauh susah juga. Sebab apa? Orang akan tanya, kenapa sifat ni perangai yang jahat yang seperti ini ada pada mereka ini saja? Tidak. Jadi kalau tidak, kenapa khusus dengan mereka ini? Itu sudah bercanggah dengan kenyataan. Kemudian kerja-kerja ini, adakah kerja-kerja yang hina? Sedangkan kita tengok dah tadi, hadis-hadis Nabi begitu banyak, hadis-hadis yang sahih menyebutkan segala pekerjaan yang halal adalah mulia di sisi agama. Hasil yang kita perolehi dari pekerjaan itu adalah yang paling baik untuk dimakan oleh kita dan oleh keluarga kita. Itu dalam hadis yang sahih. Dengan sebab itu tak boleh. Hadis ini tak boleh pakai. Ikut mana-mana pun tak boleh pakai. Baca lagi. Kalau begitu, kenapa Rasulullah SAW bersabda, umatku yang paling teruk iaitu jahat ialah tukang-tukang tempa, iaitu seperti tukang emas, tukang besi dan lain-lain, dan tukang-tukang celup. Seolah-olahnya mereka lah yang paling teruk atau jahat di kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Bukankah terdapat ramai lagi kumpulan manusia dari kalangan umat Muhammad SAW yang lebih teruk lagi pekerjaannya daripada mereka? Lebih banyak lagi sifat-sifat kejinya berbanding mereka. Berapa ramai pula tukang emas, tukang besi, tukang tempa dan tukang celup yang soleh, baik, jujur, menepati janji dan amanah. Apakah mereka juga termasuk dalam sabda baginda SAW tersebut? Kalau tidak termasuk, maknanya Nabi SAW bercakap tak lengkap. Tak lengkap. Kalau termasuk, kenapa disebut dua tu saja? Itu persoalannya. Dan kalau tidak ada tukang emas, tukang besi ni, bayangkan betapa susahnya hidup kita, betapa tak majunya, mundurnya umat Islam. Dan umat mana-mana pun macam tu akan mundur. Sedangkan pekerjaan-pekerjaan ini adalah pekerjaan yang mulia. Kalau dipakai hadis ini tentulah sedih lah. Tukang-tukang emas, tukang besi dan lain-lainnya sedih. Sebab apa? Dia akan menganggap pekerjaan itu hina, dan mereka dengan sendirinya bila terlibat dengan pekerjaan-pekerjaan seperti itu, dikatakan seburuk-buruk ataupun umat Muhammad yang paling jahat. Apa jahatnya? Kalau mereka itu orang-orang yang baik, tidak ada sifat-sifat yang jahat tadi. Ini semua ni bercanggah dengan hadis-hadis sahih yang lain. Begitulah. Kemudian kita dah pergi kepada usul yang lain, hanya sekadar itulah untuk hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni siapa ni? Ummu Zulkarnain? Ya, Hashimah. Nama Hashimah. Daripada mana ni? Dari Pulau Pinang. Pulau Pinang. Ya, silakan. Nak tanya lari sikit lah. Ya? Nak soalan ni kira lari sikit daripada tajuk ni. Ya, ya. Nak minta pandangan Mana Nasri tentang orang kata yang zaman kesenian tu, kalau kaji sejarah Islam kan, ada satu zaman tu berlaku perkembangan kesenian, jadi dikatakan zaman kesenian maknanya ramailah orang yang pandai macam buat masjid ke bagi cantik apa tu adalah zaman
kejatuhan Islam. Apa pandangan Maulana? Sebenarnya ia telah bermula di zaman kemajuan Islam lagi. Di zaman khalifah-khalifah awal lagi. Cuma lebih nyata kemudian. Ini menunjukkan tukang-tukang ni yang mahir ni sentiasa ada. Menunjukkan hadis-hadis maudhu' tadi itu tidak popular dalam masyarakat, ditolak oleh masyarakat, tidak dipakai oleh orang ramai. Kalau mereka pakai, tentu tidak ada, tak muncul seni-seni yang hebat seperti itu pada seni bina mereka, pada masjid-masjidnya dan macam-macam lagi. Walau bagaimanapun di zaman kemudian lagi ia menjadi bertukar dah, jadi dia bukan khusus dengan masjid itu sahaja, tetapi kubur pun dihias juga, cantik-cantik juga. Itu kerana penyelewengan dari segi menerima ajaran Islam lah. Tapi pada dasarnya memang Islam tidak menentang menggalakkan menggalakkan tukang-tukang ni. Maulana, Ya. sikit lagi yang masalahnya dia kata bila zaman kesenian tu maknanya orang mula meninggalkan jihad, menumpukan kepada perhiasan-perhiasan dunia. Nak kata secara umum begitu tak tepat juga. Sebab jihad ni sentiasa berjalan. Cumanya oleh kerana banyak dan negara-negara ni sudah Islam, kuasa besar pun dah jatuh ke tangan Islam, jadi di situ kuranglah sedikit jihad. Tapi nak kata jihad ni terhenti langsung, tidak sebenarnya. Sampai ke zaman mutakhir ini pun ada dalam bentuk yang berbeza-beza lah. Kalau zaman pemerintahan Islam dahulu, kerajaan Islam tu sendiri yang terlibat. Kalau di zaman kerajaan Islam dah jatuh, tak adalah negara Islam, kerajaan Islam itu yang menganjurkan jihad itu, tetapi sebaliknya kumpulan-kumpulan. Tapi jihad itu tetap ada. Jihad itu tetap ada. Namun kita nak kata dengan sebab tak ada berjihad dah, itu tak tepat lah. Mungkin setengah-setengah tempat adalah begitu. Kemudian kadang-kadang mengikut ajaran Islam itu apabila menyeleweng dalam keadaan adanya kepandaian itu, dia buat lebih-lebih pula yang dilarang oleh Nabi SAW pula. Misalnya menghiaskan masjid terlalu cantik, itu dilarang oleh Nabi SAW. Tapi dibuat juga. Kita dapat bayangkan masyarakat Islam yang buat itu zaman bila? Zaman yang jauh dah daripada ajaran Nabi SAW. Mereka meninggalkan ajaran Nabi SAW yang asal. Walau bagaimanapun hadis-hadis yang kita baca hari ini tidak diterima oleh masyarakat. Itu bukan jadi landasan dalam perjalanan hidup mereka. Begitulah saya boleh katakan. Begitulah. Maulana. Ya. Nak tanya pasal hadis daripada Tirmizi. Ya. Yang berkenaan pekerjaan hakim ni. Ya. Okey. Hadis tu lebih kurang mafhum, dia kata satu hakim dalam syurga, dua lagi dalam neraka. So bila saya baca hadis tu, tengok macam seolah ni kalau tengok majoriti tu ke neraka. Macam seolah macam nak kata pekerjaan hakim ni macam tak berapa elok. Macam mana nak Dia beginilah, kadang-kadang Nabi SAW cakap berdasarkan kenyataan. Kebanyakan. Macam kita kata dalam dunia ni mana ramai orang Islam dengan orang kafir sekarang ni. Mana ramai? Kafir lah. Ramai orang kafir. Jadi bila kafir, tidakkah tepat kalau kita kata lebih ramai ke neraka? Dari segi itu pun kena tengok juga. Dan kebanyakan yang pakai hakim ni, apakah hakim ni ikut cara Islam semua? Kalau kita tengok dunia sekarang ni, mana ramai? Hakim yang mengikut hukum Islam atau mengikut hukum rekaan dan ciptaan mereka sendiri? Jawabnya yang lebih ramai yang itu. Jadi patutlah Nabi SAW kata itu tepatlah. Tapi nak kata semua hakim itu semua ke neraka tak tepat juga. Sebab kalau dia menghukum mengikut hukum Allah, itu tidak zalim. Kalau mengikut hukum selain daripada hukum Allah, boleh jadi fasik, paling tidak boleh jadi zalim, boleh jadi kafir bahkan. Tapi kalau ikut hukum Islam tak ada. Tapi ini berdasarkan kenyataan, lebih ramai yang kafir itu.
Hari ni pun kita tengok undang-undang yang diguna pakai di mana-mana, bahkan di negara-negara Islam sekalipun kebanyakannya bukan undang-undang Islam. Jadi di situ bukan yang terlibatnya hakim sahaja, banyak lagi yang lain. Peguam-peguamnya apa semua tu terlibat semualah. Terutamanya yang mengambil kira keuntungan dunia saja, tak kira orang yang dibelanya itu betul ke atau tidak betul ke, tidak kira, dia kira dapat duit. Kalau yang macam tu tidakkah sesuai dengan yang Nabi SAW sabdakan? Jadi itulah maksudnya. Itu maksudnya. Ya. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Siapa? Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam. Saya Zulizi daripada Kedai Mula. Ya. Tanya berkenaan dengan pekerjaan sebagai guru, mengaji, imam apa semua tu kan, yang dia orang cakap tak boleh ambil gaji sebab kalau kita mengajar Al-Quran kita hanya mengharapkan pahala saja macam tu. Macam mana tu Maulana? Dia begini. Kita kena tengok bila zaman dalam sejarah Islam ni bila imam-imam, muazzin-muazzin dan guru-guru ni diberi gaji sebagai gaji. Di zaman Sayyidina Umar lagi. Maknanya benda ini diiktiraf, diakui oleh Khulafaur Rasyidun. Setelah negara Islam itu mantap dan pendapatan negara pun banyak, memang dia ada benda tu. Kalau benda tu haram, kenapa Sayyidina Umar, seorang khalifah contoh dalam pemerintahan Islam ni, telah melakukannya? Dan kenapa sahabat-sahabat yang lain diam saja, tak kata apa? Memang dibagi pun. Dan itu tidak salah. Dibagi kepada imam, dibagi kepada muazzin, dibagi kepada guru-guru sejak zaman itu lagi. Di zaman Sayyidina Abu Bakar itu sekejap saja sebenarnya. Zaman dia pun berapa tahun sangat, setahun dua saja. Betul-betul mantap di zaman Sayyidina Umar. Jadi kita kena ambil contoh itu. Jangan kita ambil pendapat. Yalah, nak kira pendapat itu ada macam-macam, tapi pendapat itu ada sokongan ke, ada bukti ke? Macam yang kita sebut ni boleh ni, ini Sayyidina Umar. Dan sahabat-sahabat diam saja. Seseolahnya ini merupakan ijma' sukuti. Ijma' sukuti makna kesepakatan para sahabat semua. Setelah Sayyidina Umar buat begitu, mereka setuju. Ini bukan orang-orang yang nak hidup, orang-orang yang sedang hidup pada masa itu. Orang-orang yang jasanya telah berlalu pun dikenang juga di zaman Sayyidina Umar. Bukan di zaman Sayyidina Umar saja, seterusnya disambung oleh Sayyidina Uthman dan pemimpin-pemimpin yang lain. Misalnya ahli Badar yang terlibat dalam perang Badar. Padahal perang Badar itu berlaku sekali saja. Tapi Sayyidina Umar tetap memberi habuan kepada mereka. Mengenangkan jasa, sebagai mengenang jasa. Inilah sikap pemerintah Islam yang benar. Padahal mereka tidak berperang selepas itu. Dah tua-tua dah. Sayyidina Umar terus bagi. Bukan ahli Badar saja. Ahli Uhud, ahli Bai'ah Ridwan, ada habuan masing-masing. Jadi mengikut peristiwa yang besarlah dalam Islam. Kalau Badar itu habuan yang diberikan lebih daripada ahli Uhud lagi. Ahli Uhud diberikan lebih lagi daripada sahabat-sahabat yang terlibat dalam peperangan-peperangan kemudian itu. Itu cara Sayyidina Umar buat. Menunjukkan boleh semua ini. Sebagai mengenang jasa, macam kita kata pencen yang kita sekarang ni, waktu pada hakikatnya duit kita juga kan. Ini tidak, bukan duit yang disimpan, kerajaan yang bagi. Takkanlah Sayyidina Umar nak bagi kepada rakyat dia duit haram. Di situ, itu cara kita nak faham sesuatu masalah, boleh ke tidak. Pendapat mana yang lebih kuat. Kita tengok Rasulullah macam mana, sahabat macam mana. Dan ini bukan dilakukan terhenti setakat zaman Sayyidina Umar. Di zaman-zaman kemudian pun tetap berlaku. Orang yang hafal Quran diberikan keutamaan, diberi habuan juga. Benda-benda macam ni kalau kita baca dalam sirah-sirah sahabat itu akan kita temui. Jadi tak benar, bagi saya tak benarlah kata tak boleh ambil duit itu kerana mengajar Quran. Bahkan dalam hadis pun ada sebut. Inna khaira ma akhadtum ajran, inna khaira ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Perkara yang paling kamu berhak mengambil upahnya ialah kitab Allah. Maksud menggunakan kitab Allah, mengajar kitab Allah lah. Ini hadis ini Nabi SAW sabdakan setelah sahabat
menjampi menggunakan Al-Fatihah, surah Al-Fatihah. Tiba-tiba sembuh. Orang yang dipatuk oleh binatang yang bisa tu sembuh, ketua kaum itu. Dan mereka diberikan begitu banyak kambing-kambing. Nabi SAW kata, kalau ada buat mari kepada aku lagi. Ini menunjukkan boleh. Tak kira lah dengan berubat menggunakan jampi, menggunakan ayat Quran atau mengajar Quran, ulama menyimpulkan daripada situ boleh. Kalau Al-Quran itu boleh, yang lain-lain lebih-lebih lagi lah boleh. Itu cara kita nak faham, ya. Wallahualam. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Syed daripada Terengganu Maulana. Ya, sila. Mengenai usul 48 tadi tu. Ya. Ada Maulana kaitkan yang satu hadis iaitu Rasulullah SAW ada mengatakan sabda itu, engkau dan harta engkau adalah milik ayah engkau. Ini saya ada di sini, tapi yang saya sebut tadi, ya. Tak apa. Yang berkaitan dengan hadis Aisyah tadi kan? Ya. Jadi saya ada macam kekeliruan sikit pasal ada murabi yang ada berkait dengan ini juga, menyatakan macam kalau ayah tu ambil duit anak, macam duit duit simpanan dia ke ataupun duit raya dia ke, maka hukum dia haram, maknanya kena ganti. Macam mana tu Maulana, boleh bagi pencerahan tak? Tidak benarlah secara mutlak. Kalau lebih-lebih, macam saya sebut tadi, kalau lebih-lebih, itu tak boleh lah. Kalau sikit-sikit dalam kadar yang munasabah, itu tak apa. Tidak akan menjejaskan, kita kata, perniagaan anak dia ke, ataupun apa-apa pekerjaan dia lah. Itu insya-Allah boleh, tak termasuk dalam itu. Tak termasuk dalam itu. Itu maksudnya untuk darurat lah. Kecualikan, ayah dan ibu dikecualikan. Berdasarkan sekian banyak hadis, termasuklah hadis yang tadi. Hasil usaha anak itu pun hasil usaha kamu juga, Nabi kata. Hasil usaha, okey. Ya. Okey, terima kasih Maulana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan, ada lagi? Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam. Ni siapa ni? Saya Izzuddin daripada Dungun. Ya. Silakan. Saya nak tanya tentang riwayah secara mukatabah tadi. Ya. Adakah dia dimaksudkan macam kalau contoh rakaman-rakaman yang seperti diajar oleh Syekh Saleh Utsaimin yang ditulis kembali oleh anak murid dia. Kemudian dia ambil manfaat oleh orang sampai ke hari ni lah. Ya. Adakah begitu maksudnya? Riwayah secara mukatabah. Sebenarnya riwayat-riwayat dia berkait dengan hadis sebenarnya. Lebih ke situ. Yang lain-lain itu tak termasuk. Ini kita bincang ni lebih khusus kepada hadis. Okay. Maknanya kalau seseorang guru tu tak mesti guru, sahabat ke, kita tanya dia, kamu, saya dengar-dengar kamu ada hadis ini yang kamu terima daripada guru kamu. Benarkah? Kalau ada, minta kamu hantarkan kepada aku. Dia pun tulis surat. Zaman dulu. Zaman sekarang ni kalau telefon, saya memang terima daripada guru sekian-sekian, gini hadisnya. Kamu nak rakam pun rakam. Iyalah tu, mukatabah lah tu. Okey. Maksudnya kalau dia dapat ijazah sanak tu, betul lah tu. Cara begitu pun boleh juga. Terutamanya kalau orang yang menyampaikan kepada kita tu mengijazahkan kepada kita, membenarkan kita untuk meriwayatkan kepada orang lain pula. Kalau dia tak sebut secara khusus pun, itu masih khilaf. Ada ulama kata boleh, ada ulama kata tak boleh. Ulama yang kata boleh, dia kata dia cerita kepada kawan dia tu, apakah maksud dia khusus untuk kawan dia saja? Kalau orang lain juga memerlukan hadis itu sebagai rujukan, jadi orang lain tak boleh pakai ke? Maksud dia hantar itu, kalau orang lain tanya pun dia akan hantar begitu juga. Dia akan tulis begitu juga. Maknanya ada kebenaran. Kata ada kebenaran, kau boleh sebenarnya sebarkan. Kan Nabi SAW bersabda, "Ballighu anni walau ayat." Kamu sampaikan dari pihak aku ni walaupun satu ayat.
Maknanya yang dikehendakinya ilmu Nabi SAW itu disebarkan. Dengan sebab itu mereka kata muka tak apa, walaupun tanpa ijazah pun boleh juga. Sebab apa maksud dia? Dia tidak tulis kepada semua orang sebab bukan semua orang yang minta dengan dia. Sahabat dia saja yang minta. Sebab itu dia hantar kepada orang. Kalau orang lain minta, kita fikir, dia tak bagi ke? Kita akan kata dia bagi juga sebab orang lain tak minta. Dia tak bagilah. Sebab itu saja. Bukan kerana dia nak menyembunyikan hadis itu. Jadi ini lebih khusus kepada hadis sebenarnya. Kalau benda lain pun boleh pakai, lebih-lebih lagi lah. Kalau hadis boleh pakai, benda lain boleh lagi lah. Dan apa nama ni, Imam Bukhari buat dalam tajuk bab itu dia bagi contoh yang lain-lain lagi. Misalnya Sayyidina Uthman menyalin mushaf-mushaf dan hantar. Itu pun bentuk mukatabah juga. Mana kalau Quran boleh dipakai, apatah lagi hadis, apatah lagi benda-benda lain, lagi boleh lah. Yang pentingnya benda tu diyakini betul memang daripada orang ni. Tidak ada gangguan dan pihak ketiga masuk campur memalsukannya. Itu yang penting. Kalau itu sudah terjamin macam kita sekarang ni, ada video, ada rakaman, ada begitu, itu cukup meyakinkan. Lebih daripada cukup tu. Ada kitab lagi, ada rakamannya lagi, macam-macam audio, videonya macam-macam ada. Itu lagi kemas lah. Tapi sekarang ni masalah hadis tu boleh dikatakan sudah selesai. Kita hanya perlu cerita ini, riwayat ini ada diriwayatkan oleh Al-Bazzar misalnya. Habis cerita. Nak tengok dalam Musnad Al-Bazzar. Gitu saja. Tak perlu dah kita nak bawa hadis itu dengan sanad semua sekali, tak perlu. Yang pentingnya kalau hadis itu ada dalam Musnad Ahmad, kita kata hadis ini diriwayatkan macam saya buat tu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, oleh At-Tabarani. Bahkan tak sebut dah jilid berapa, muka surat berapa. Itu saya kira sudah memadai, terutamanya di zaman kita sekarang ni. Sebab kita sudah ada Maktabah Syamilah. Tulis saja sikit saja mana-mana bahagian hadis itu akan keluar. Jadi ini membuktikan kebenarannya. Kenapa cara ini tak boleh dipakai? Lebih-lebih lagi lah boleh dipakai. Sah itu. Sah. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nizam dari Shah Alam Maulana. Oh Nizam, sihat ke Nizam? Lama tak? Alhamdulillah. Sehat Maulana, alhamdulillah. Ini murid lama kita ni. Lama dah. Semasa saya berulang alik ke Lembah Kelang dulu. Yalah ini pelajar-pelajar. Lama tak berjumpa. Sehat semua ya? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada apa tu? Cuma nak tanya Maulana, kalau hadis tu kita tahu maudhu kan, tapi bila orang yang baca hadis tu dia menyebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kita tahu Nabi tak sebut benda tu, bolehkah kita berselawat juga kepada Nabi? Oh, masalah berselawat. Selawat itu suku berasingan. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Cuma jangan berselawat saja, kalau boleh tegurlah dia. Itu tanda kita kasih sungguh kepada Nabi. Tegur dia, jangan dia mengulanginya lagi. Sebab gini, kadang-kadang ialah kita ni kan, walaupun dalam terlibat dengan hadis, kadang-kadang yang alim-alim pun boleh terkeliru. Sebab percaya atas percaya dia kadang-kadang bahaya juga. Jadi mungkin dia tersalah, mungkin dia percaya kepada guru dia yang dulu, sedangkan guru dia tu salah dah. Sebab itu seelok-eloknya kita yang belajar hadis ni kita boleh rujuk sendiri. Jangan dengar guru kita saja, biar kita boleh tengok sendiri apa orang lain kata selain daripada guru kita. Kita takut begitu, takut dia sebenarnya niat dia baik, sebab dia belajar begitu. Saya ada pengalaman belajar dalam negeri dan luar negeri. Kalau dalam negeri ni kan pengajian hadis dia terlalu selapis. Orang kata sathi lah, selapis. Ada sekadar terjemahan. Dia tak ada perincian, perbahasan ini. Dan kadang-kadang kitab yang dibaca tu, terutamanya kitab-kitab Jawi, banyak dia bercampur bau. Jadi pelajar-pelajar yang menerima tu, kalau guru tu tidak membimbingnya dengan baik, menceritakan kedudukan hadis itu, bahaya tu. Sebab kerana kesolehannya, kewaraannya, ia ada pengaruh tersendiri terhadap murid itu.
Murid terlalu percaya sehingga kalau ada orang lain kemudian pergi menegurnya dia marah pula. Dia akan kata, siapa lebih alim? Kamu ke daripada guru dia tu? Ini bahaya, ini bahaya. Sebab itu seelok-eloknya, terutamanya yang belajar secara formal itulah, dia kenalah belajar sampai ke peringkat dia boleh merujuk sendiri. Boleh merujuk sendiri, jangan ta'assub begitu. Jadi dalam hubungan tadi, kita kena tegurlah dia. Kena tegur. Dengan apa cara pun kena tegur. Itulah saja. Wallahualam. Soalannya Maulana, yang nak tegur ni tak ustaz yang memberi ceramah tu, ustaz-ustaz tu yang kadang-kadang ustaz ni pun tak tengok kat kita. Itulah fitnah zaman kita sekarang ni sebenarnya. Itulah fitnah zaman kita ni. Betul-betul mencabar. Betul-betul mencabar. Dan kadang-kadang orang nak betul, kalau ustaz pun dituduh macam-macam pula. Fitnah. Ini zaman fitnah. Jadi kena sedarlah, kita kena sedarlah, ikutlah. Itulah Allah SWT nak bagi pahala kepada kita sebenarnya. Kalau tidak, tak adalah kerja pula ustaz-ustaz ni. Dengan ada yang ni, dia buat kerja, dia boleh pahala. Dan masyarakat jadi terbaiki, jadi baik. Itulah yang dikehendaki oleh Rasulullah. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kena sabarlah dalam menghadapi keadaan ini. Memang dah jadi zaman fitnah. Itu yang bahayanya. Orang ramai ni, dia tak tahu ni lah, macam kita lah. Kita orang biasa ni, kalau doktor, kata doktor, buka klinik, mana kita tahu dia tu betul-betul mahir ke tidak? Mana kita tahu? Betul. Kita ingat doktor sama. Orang-orang yang biasa ni, HO dengan MO, dia tak tahu apa bezanya. Doktor semua, orang panggil semua doktor, sama saja. Ini bahaya. Padahal dia tu, kalau kata alim sekalipun, alim dalam bidang apa? Banyak perkara lagi tu. Kalau alim dalam bidang tu memang khusus pun, kadang-kadang tersasul lagi. Tapi dalam perkara-perkara yang seni-seni halus, perkara dasar tu, boleh dikatakan kalau pakar tu memang dia tahulah. Kira-kiranya, takkan dia tak tahu dah. Tapi kalau orang ustaz-ustaz biasa ni kan memang biasa sangat lah. Biasa sangat. Itu kena sabar lah. Walau bagaimanapun kita kena usaha lah. Dengan apa cara sekalipun. Termasuklah sekarang ni banyak kan saluran kita, bukan saja TV saja. Kalau zaman dulu tak boleh masuk TV, habislah kita. Terganggu lah. Sakit hati, sedih sangat. Sekarang ni macam-macam orang buat video react terhadap pengajaran ataupun apa-apalah. Dia boleh buat secara langsung, boleh buat. Jadi baguslah itu kalau dengan niat yang baik, insya-Allah semua tu mendatangkan pahala. Dan itu antara usaha yang patut dibuatlah. Jangan pula orang-orang yang buat react tu dituduh macam-macam pula. Jangan begitu. Jadi kita sepatutnya menghapuskan kefahaman ini, ta'assub ni. Suka menuduh, memfitnah. Kadang-kadang kita tak suka dengan seseorang tu, kita fitnah lebih-lebih. Yang bukan-bukan pun. Ini bahaya sebenarnya kepada umat. Merugikan umat. Jadi saya rasa hanya sekadar itulah untuk hari ini ya. Masa kita pun sudah habis, sekadar itu dulu. Wallahualam.